Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah James Brooke mengangkat ketua-ketua Melayu di Sarawak, Kuching. Seperti apakah kisah ini? Mari kita saksikan. Apabila James Brooke jadi Raja Sarawak, dia pun memecat orang besar-besar Brunei yang memegang jawatan kerajaan di Sarawak, lalu mengangkat ketua-ketua orang Melayu Sarawak memegang jawatan kerajaan. Dan ramai pula perempuan Sarawak yang dikurung oleh Pangeran Muda Hashim dahulu, dilepaskan oleh James Brooke dan disuruh kembali kepada suami atau keluarga mereka masing-masing. Ketua-ketua orang Melayu Sarawak pada masa itu ialah Datu Petinggi Ali, Datu Temenggung Marsal, Datu Bandar Kanca, Muhammad Lana anak Datu Petinggi Ali, Abdul Ghafur menantu Datu Petinggi Ali, dan Pangeran Matusin. Semuanya diberi memegang jawatan kerajaan di Sarawak. Dan James Brooke sendiri pun berbaik-baik serta meminta nasihat mereka mengenai pemerintahan Sarawak. Dan mereka pun suka menyebelahi James Brooke. Dalam pada itu, Pangeran Muda Hashim dan adiknya Pangeran Badaruddin masih lagi diam di Sarawak, Kuching. Kerana Pangeran Muda Hashim menanti ketika sehingga ia dapat tahu ia akan diterima dengan baik oleh Sultan Brunei apabila ia balik ke Brunei. Lebih kurang setelah 4 bulan James Brooke jadi Raja Sarawak, pada awal tahun 1842, bagi menjalankan pemerintahan di Sarawak, ia pun mengadakan sebuah undang-undang yang mudah dalam bahasa Melayu, mengandungi 8 fasal yang pada pendapat Brooke dapat diikuti oleh penduduk Sarawak. Perkara-perkara yang dinyatakan dalam undang-undang itu ialah seperti yang disebutkan di bawah ini, diterjemahkan dari bahasa Inggerisnya. Pertama, bahawa orang yang membunuh orang, menyamun dan melakukan lain-lain kesalahan, jenayah yang berat, akan dihukum mengikut undang-undang orang yang melakukan kesalahan seperti itu setelah dibicarakan dan didapati buktinya betul bersalah, tidak akan lepas dari hukuman. Kedua, untuk menentukan kebaikan bagi negeri Sarawak, sekalian orang, sama ada Melayu, Cina dan Dayak, dibenarkan berdagang atau menjalankan kerja buruh dan menikmati faedah-faedahnya. Ketiga, semua jalan raya akan dibuka supaya orang ramai boleh mencari keuntungan, sama ada ikut laut atau darat, dan segala kapal atau perahu yang datang dari negeri-negeri asing dibebaskan memasuki sungai-sungai di Sarawak dan bertolak balik ke negerinya. Keempat, semua perdagangan dibebaskan, kecuali biji perak antimoni yang dipegang oleh gubernur sendiri. Tidak ada siapa yang boleh dipaksa bekerja, dan barang-barang yang diambil daripada mereka hendaklah dibayar dengan harga yang sepatutnya. Orang ramai digalakan berniaga dan bekerja buruh dan menikmati faedah-faedah yang didapati dengan cara yang baik dan jujur. Kelima adalah diperintahkan, iaitu siapa-siapa yang pergi mencampuri orang Dayak, tidaklah boleh menggangui mereka atau mengambil barang-barang mereka dengan cara yang tidak betul. Hendaklah dinyatakan dengan jelas kepada berbagai-bagai puak orang Dayak bahawa cukai-cukai akan diambil oleh 3 orang datu yang membawa surat berucap dengan mohor gubernur, dan orang Dayak tidak akan memberi apa-apa pun kepada orang lain. Dan orang Dayak tidak juga boleh dipaksa supaya menjualkan barang-barang mereka jika tidak dengan sesuka hati mereka sendiri. Keenam, Tuan Gubernur akan menetapkan banyaknya cukai-cukai sebanyak yang ditentukan supaya setiap orang boleh mengetahui betul-betul sebanyak mana mereka akan membayar cukai tiap-tiap tahun bagi membantu kerajaan. Ketujuh adalah didapati wajib menyelesaikan hal pertimbangan sukatan dan mata wang dalam negeri ini, Sarawak, dan mengeluarkan mata wang duit supaya orang yang miskin dapat membeli barang-barang makanan dengan harga murah. Ke-8 Tuan Gubernur mengeluarkan perintah-perintah ini dan mendesak mereka, orang ramai,
mentaatinya. Sementara itu beliau memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang yang berkelakuan betul, baik, dan beliau tidak akan gagal menghukum siapa-siapa yang menggangui keamanan atau melakukan kesalahan jenayah. Dan beliau memberikan amaran kepada semua orang yang seperti itu supaya mencari keselamatan diri mereka sendiri dan pergilah cari negeri lain di mana boleh dibenarkan merosakkan undang-undang Tuhan dan manusia. Begitulah bunyinya syarat-syarat dalam undang-undang yang mula-mula diadakan oleh James Brooke di Sarawak setelah ia jadi Raja Sarawak. Tujuannya mengadakan undang-undang itu ialah pertama kerana hendak menentukan keadilan yang sama rata dalam pemerintahannya. Kedua kerana hendak menggalakkan perkembangan perdagangan di Sarawak. Pada masa itu jugalah James Brooke telah mengadakan sebuah mahkamah keadilan dan dia sendiri jadi hakimnya. James Brooke telah memikirkan bahawa seseorang yang hendak jadi pemerintah yang baik, hendaklah dia selalu berjumpa dan bercakap-cakap dengan orang ramai yang diperintahkannya itu. Oleh sebab berfikir demikian, James Brooke pun bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Melayu. Dan selalulah ia menggalakkan orang ramai rakyat Sarawak datang berjumpa dan bercakap-cakap dengan dia di rumahnya. Oleh sebab adanya peluang yang dibukakan oleh James Brooke itu, tiap-tiap hari pada sebelah petang, selalulah beberapa orang rakyat Sarawak datang berjumpa James Brooke di rumahnya. Tetapi selalunya adalah pada masa lepas James Brooke makan malam. Pendeknya, ramailah rakyat Sarawak baik kaya atau miskin, Melayu, Dayak, Iban dan Cina, datang berjumpa Raja Sarawak. Gubernur mereka di rumahnya yang disebut Istana, dan kedatangan mereka itu diterima dengan baik oleh James Brooke. Bahkan ada pula antara rakyatnya, orang Sarawak itu, yang miskin papa datang juga, mengadukan kesusahan mereka kepada Raja Sarawak itu, dan telah ditolongnya juga. Dalam pada itu, kebiasaan mengadakan rumah terbuka yang dibuat oleh James Brooke itu, rupanya telah membahayakan dirinya pula. Pada suatu hari, sedang James Brooke duduk makan malam di rumahnya, tiba-tiba sekumpulan orang Iban Saribas, seramai 80 orang, masing-masing bersenjata, diketuai oleh ketua mereka bernama Linggir, telah datang lalu masuk ke rumah James Brooke. Ketua mereka itu telah berpura-pura mengatakan bahawa kedatangan mereka itu ialah kerana hendak melawat dan berjumpa James Brooke, Raja Sarawak itu, secara persahabatan. Tetapi yang sebenarnya Linggir telah membawa sebuah bakul kosong dan sebelum datang ke rumah James Brooke itu dia telah bercakap dengan sombong kepada orang ramai mengatakan dia akan membunuh James Brooke dan membawa kepala James Brooke dalam bakul itu balik ke Saribas. Seperti biasa, kedatangan orang Iban Saribas yang diketuai oleh Linggir itu telah diterima oleh James Brooke dengan baik dan mempersilakan mereka duduk di lantai rumahnya. Lalu menjamu mereka meminum arak dan menghisap cerut. Dan James Brooke terus makan juga sambil diperhatikan oleh orang Iban yang sedang menanti peluang dan isyarat daripada ketua mereka. Dalam pada itu terasa juga gerakannya kepada James Brooke bahawa kedatangan Linggir dengan orangnya itu bukanlah berniat baik. Oleh sebab itu, dengan tidak sedikit pun diketahui oleh orang Iban itu, James Brooke telah menghantar pesuruhnya pergi memberitahu sahabatnya orang Melayu apa yang sedang berlaku di rumahnya. Pendeknya, belum pun James Brooke selesai makan, tiba-tiba Datuk Temenggung dengan orangnya seramai 30 orang lengkap, bersenjata telah datang lalu masuk ke rumah James Brooke. Dan sejurus tidak lama lepas itu, datang pula Datuk Shah Bandar dengan orangnya seramai 50 orang dengan bersenjata juga. Melihat kedatangan Datuk Temenggung dan Datuk Shah Bandar serta orang mereka lengkap bersenjata itu, maka dengan tersipu-sipu dan tidak berlengah-lengah lagi, Linggir pun membawa semua orangnya itu keluar, meninggalkan rumah James Brooke dan membawa balik bakulnya itu dengan kosong tiada berisi apa-apa. Maksud Linggir hendak membunuh James Brooke itu tidaklah berhasil